Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan setiap urusan yang telah kita rancang dalam kehidupan kita, dapat bangun untuk menghidupkan kehidupan dan dapat bersama untuk menuntun Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pagi ini untuk topik perbincangan berkenaan dengan bab fiqh. Sebentar lagi kita akan war-warkan kepada anda siapa bintang ilmuwan dan apakah perbincangan kita pada hari ini. Dan sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton semua yang terus setia bersama dengan kita, dan juga saya difahamkan ya, semakin hari semakin cuaca semakin panas dan juga keadaan juga agak merunsingkan, dan berhati-hatilah, jaga keselamatan, jaga kesihatan dan juga sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pasti mungkin pada hari ini masih lagi ada yang dalam keadaan mood Syawal ya. Ini 18 Syawal 1444 Hijrah kita dipertemukan bersamaan dengan 9 Mei 2023. Dalam bulan Mei ini juga ada banyak di antara tarikh-tarikh yang istimewa. Di antaranya adalah Hari Guru pada 16 Mei 2023 pada tahun ini, dan juga difahamkan Hari Ibu juga ada dalam bulan Mei untuk tahun 2023 ini. Dan istimewa untuk hari ini 9 Mei 2023 dalam perbincangan Tanyalah Ustaz, kita membawakan perbincangan berkenaan dengan kepercayaan dan amalan kontroversi. Kalau semalam Dai Anas di penghujung ada menyebutkan apakah amalan-amalan kontroversi yang bakal kita bincang pada hari ini, sebentar lagi kita akan sebutkan dan kita akan huraikan kepada penonton-penonton semua. Dan pastinya mungkin ada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Seperti biasa, boleh pergi ke saluran kita dua untuk buat pertanyaan. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke nombor yang kita sediakan kepada anda seperti biasa, dan juga ada mungkin yang tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita, dan boleh bertanyakan soalan di ruangan komen yang disediakan. Pastikan soalan anda bersesuaian dengan topik perbincangan, dan kalau boleh gunakan laras bahasa yang betul, cantik, supaya kita mudah membaca dan memahami setiap persoalan yang diajukan oleh penonton-penonton semua. Baik, kepercayaan dan amalan kontroversi. Kalau biasanya kita dihidangkan ataupun kita biasa dengar di media sosial, lihat di media sosial pelbagai amalan-amalan kontroversi disebutkan, dibincangkan, dan kadang-kala mendatangkan kefahaman kepada kita, dan kadang-kala juga memberikan lebih kekeliruan kepada kita. Jadi yang mana mungkin kita boleh perbetulkan, yang mana boleh kita fahami dengan sebaik mungkin, hari ini cuba kita akan berikan dalam tempoh beberapa jam pada pagi ini untuk kefahaman penonton-penonton semua. Al-Fadil Ustaz bersama dengan kita pada hari ini, bintang ilmuwan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Othman, untuk menjawab persoalan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat bersama untuk 18 Syawal ni Ustaz. Sedar tak sedar ya. Sedar tak sedar habis Ramadan masuk bulan Syawal, 18 Syawal, mungkin dalam keadaan untuk mengerjakan puasa 6 dalam bulan Syawal ini. Dan Ustaz, mungkin awal-awal ni bila mana Ustaz doktor sendiri tengok berkenaan dengan topik perbincangan kepercayaan dan juga amalan kontroversi. Awal-awal ni memang saya semalam bila mana duduk termenung kan, saya kata mungkin ini sebagai pembukaan perbincangan kita. Mungkin penonton-penonton juga biasa dengar istilah bid'ah hasanah. Ya? Mungkin, dan saya pasti rata-rata penonton biasa dengar perkataan bid'ah hasanah. Dan doktor, biasanya ada orang sebut, dia kata sesetengah kita faham, yang tak ada pun dia kata istilah bid'ah hasanah ni. Hanya ada bid'ah yang sesat, bid'ah dolalah saja ada, tapi bid'ah hasanah ini tidak ada, dan tak ada pun istilah itu, tak boleh diguna pakai. Benar ataupun tidak, itu sebagai pembukaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Dayi Azrin dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Soalan pertama pun dah kontroversi dah. Berkaitan dengan tajuk kita ni kan, kepercayaan dan amalan kontroversi. Sebab apa yang disebut kontroversi itu? Sebab perkara ini sering diperdebatkan. Itu yang kita kontroversi. Sebab tu kalau saya sempatlah tengok, kalau ikut besuk bahasa, sebab kontroversi ini bahasa Melayu kan, jadi kita rujuklah kamus Dewan, apa maksud dia yang sebenar-benarnya. Dia kata bahawa perselisihan atau pertelingkahan pendapat yang biasanya berlarutan dalam agak meluas di antara golongan yang berlainan pendapat dan pahaman. Jadi benda itu sentiasa kontroversi, maknanya berlakunya pertentangan. Maka dengan sebab itu, bagaimana cara untuk kita menangani masalah ini? Ini patut kita bincang dalam Tanyalah Ustaz ini sebagai satu medium ilmu kita. Baik, balik pada persoalan kontroversi tadi tentang apakah tidak ada bid'ah hasanah. Dia sebenarnya memang kalau dalam hadis Nabi SAW tidak ada perkataan tersebut yang disebut kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Namun begitu, perlu dipahami hadis Nabi SAW ini dibincangkan oleh para ulama. Maksud bid'ah yang sesat itu bid'ah yang bagaimana? Sebab bid'ah itu sendiri maksud apa perlu dipahami juga. Allah sebut dalam Quran, badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala yang buat bid'ah langit dan bumi. Sebab bid'ah ni satu benda baru yang tidak ada contoh sebelum. Itu maksud dia. Mudah nak fahamnya, benda baru yang tak ada contoh sebelum. Langit bumi, ketika mana Allah ciptakan langit bumi, ada contoh sebelum tak? Tak ada. Allah yang mula cipta. Itu benda bid'ah tu badi', Allah Ta'ala badi' as-samawati wal ard. Begitu juga kalau dalam hukum syarak ni, kalau tak ada contoh, kita create satu amalan, dia sebut fiqhnya kan, kita create satu amalan yang tidak ada asas, maka itulah yang disebut sebagai bid'ah dalalah, yang sesat. Tetapi di sini para ulama bincang juga bagaimana kalaulah satu benda itu nampak macam baru tetapi dia tak sesat. Contohnya pengumpulan Al-Quran. Sahabat Nabi kumpul Quran, Nabi tak nak buat pun kan. Jadi bagaimana mula-mula Sayyidina Abu Bakar pun teragak-agak juga bila mendapat pandangan daripada cadangan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi bila dibincang dalam konteks yang lebih rasional, maka ini satu keperluan. Maka dalam konteks bahasanya dia bagi bid'ah lah, sebab Nabi tak buat benda tu kan. Tetapi ianya memberi kebaikan, maka itu nama dia hasanah. Jadi kontroversi macam ni tak sepatutnya diperdebatkan kerana tidak ada isu pun. Semua orang menerima perkara tersebut. Adalah orang tak terima, tak boleh kumpul Quran, tak ada kan. Bahkan ada di kalangan ulama yang meletakkan bid'ah tu kategori bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah harus, bid'ah haram. Jadi ini pembahagian dari istilah semata-mata. So tidak ada masalah. Yang pentingnya adalah kefahaman kita, itu yang pentingnya. Maknanya sebab itu kalau setengah-setengah ulama pula bincang, dia kata bid'ah ni ada pula al-bid'ah al-muharabatu 'alaiha. Dalam kitab Usulul Ishrin menyatakan sedemikian. Ada yang al-bid'ah al-mukhtalaf fiha, bid'ah yang wajib diperangi. Sebab wajib diperangi memang betul-betul bid'ah dalalah, memang sesat, memang masuk neraka. Kullu dalalati finnar, setiap sesat masuk neraka. Dan ada yang bid'ah, nama dia bid'ah tetapi mukhtalaf fiha, yang ulama khilaf. Bila ulama khilaf, takkan kita nak kata buat ni masuk neraka kan. Ulama khilaf. Macamlah kita Ramadan baru ni, Ramadan baru ni tak habis lagi kontroversi solat tarawih 8.20 8.20. Ya Allah, orang duk berdebat ni 8.20, 8 sunnah, 20 sunnah, hak ni bid'ah ni tak bid'ah. Yang duk berdebat tu buat 2 rakaatnya, lepas tu dia pergi berdebat di kedai kopi contohnya. Jadi maknanya perkara seumpama ni tak patut diperdebatkan pun. Buatlah mengikut kemampuan kamu. Sedangkan perkara itu termasuk dalam perkara khilafiyah
yang masing-masing dibincang oleh para ulama secara tuntas. Jadi maknanya di situ tak perlu mengkontroversikan, yang akhirnya kita habis masa dengan berdebat, kita tidak beramal sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, saya suka yang ujung tu, Ustaz. Kita sibuk memperdebatkan satu-satu amalan kontroversi yang masih lagi ada dalam khilaf di situ, tapi amalannya tak dilakukan. Sibuk dengan pergaduhan, perdebatan, tapi tidak melakukan amalan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba Allah dan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin itu permulaan kepada perbincangan kita tadi berkenaan dengan memahami konteks ataupun faham betul-betul berkenaan dengan istilah ataupun perkataan ataupun satu frasa yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Baik. Kita ambil soalan pertama dari sahabat kita di Facebook, yakni Mar WKN. Katanya, Assalamualaikum, salam 18 Syawal. Saya ingin bertanya, apakah hubung kait antara kepercayaan dan amalan kontroversi? Bagaimanakah menilai kepercayaan dan amalan yang diamalkan selama ini, sama ada benar ataupun sebaliknya? Ada agar tidak terpesong dalam kesesatan dan akidah terpelihara. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Mar WKN untuk soalan ini. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada soalan yang dinyatakan oleh sahabat kita di Facebook. Ya. Yang pertamanya dari sudut apakah hubung kait kepercayaan dan amalan. Dia kepercayaan dan amalan ni, kalau kita lihat, dia hubung kait antara akidah dan fiqh. Kepercayaan itu datang daripada keyakinan, daripada akidah, keimanan, dan amalan itu adalah pelaksanaan. Contohnya bila mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin pada Allah, maka apa yang perlu kita buat? Besok pelaksanaannya, amalannya, kita tunaikan solat. Itu merupakan satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu konteks yang ada kaitan antara amalan dan kepercayaan. Begitu juga kalau kita lihat tentang macam mana isu-isu kontroversi yang berlaku ini. Dia percaya sesuatu, maka dia akan beramal dengan apa yang dia percaya. Betul. Apa yang dia yakin. Dan keyakinan ini pula mesti dibentuk. Bukanlah hanya kita kata taklidul a'ma, ikut kebutan tuli. Itu yang tak bolehnya. Maknanya perlu dibentuk dalam konteks ilmu. Sebab itu kalau kita melihat dari sudut Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 6,236 ayat Al-Quran yang mula-mula turun kepada Nabi SAW, Allah pilih daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang diturunkan pada malam Al-Qadar secara lengkap sekaligus, sebagaimana yang telah kita baca pada bulan Ramadan yang lalu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. 30 juzuk Al-Quran turun, 114 surah turun pada Lailatul Qadar, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Tetapi Allah memilih turun kepada Nabi SAW. Daripada semua itu, Allah memilih ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq yang bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ kita kena melihat falsafah Iqra itu sendiri untuk melihat dari sudut kepercayaan dan amalan kita, iaitu Iqra ni boleh kita sebut sebagai ilmu. Penekanan pada ilmu. Sebab itu Islam merupakan agama ilmu. Jadi kita hendaklah mempelajari ilmu. Bila kita berilmu, kita tahu ada benda yang khilaf, yang patut kita berlapang dada. Kita tahu ada benda yang qat'i, yang tidak ada khilaf, yang kita tidak boleh berkompromi. Contohnya perkara halal dan haram yang begitu jelas. Innal halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Arak diharamkan, tak ada lo kata ish, boleh kot. Kan? Kalau kita tengah stres, boleh kot. Itu tak ada. Itu qat'i, itu jelas. Kan judi haram. Tak bolehlah kita kata, tengok tujuan juga. Saya terdesak. Terdesak. Atau tujuan nak buat kebajikan, boleh. Itu tidak ada isu. Itu tidak ada khilaf. Itu dengan ilmu kita tahu. Tetapi ada perkara-perkara yang zanni, perkara yang tidak qat'i. Maka ia membuka ruang kepada perbincangan oleh para ulama. Maka di situ datangnya ijtihad. Datangnya pandangan-pandangan yang pelbagai, pandangan yang berbeza. Maka kita beramal atas apa yang kita belajar. Itu paling penting sekali. Bukanlah kita tengok, dia tu buat macam tu, sebab apa? Salah ni. Contohnya, pertama dia menyalahkan orang, sedangkan dia tak belajar semua. Dia hanya belajar satu sudut. Yang keduanya, dia ada yang diikut orang. Orang tu buat macam tu, dia buat macam tu. Turun-temurun. Turun-temurun. Jadi maknanya perkara ini dapat ditangani bila mana kita berasaskan kepada ilmu. Itu pentingnya. Supaya tidak terus menjadi satu kontroversi yang berlarutan. Tak habis-habis duk bergaduh kan.
Baik, contoh beginilah, contoh bersentuh antara lelaki-lelaki dan perempuan, itu sudah menjadi satu perbahasan yang tak pernah habis kan. Sedangkan dia belajar dah, belajar macam mana? Aku belajar dalam mazhab Syafi'i batal. Sudahlah. Pakailah apa yang kamu belajar sebagai contohnya, begitu. Betul, subhanallah. Kena fahami dan teliti sebelum beramal, sebab itu pentingnya ilmu sebelum melakukan sesuatu pekerjaan ataupun amalan. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan mana-mana. Perbincangan berkenaan dengan kepercayaan dan amalan kontroversi yang bermaksud kepada apakah amalan-amalan yang menjadi bualan hangat pada ketika ini dan juga yang mempunyai percanggahan pendapat di antara yang menyuarakan tentang amalan dan kepercayaan tersebut. Ini yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Bukan saja kita nak timbulkan untuk memberikan kehangatan pada suasana, tidak. Sebenarnya perbincangan ini adalah untuk memberi kefahaman dan memandaikan mereka supaya mereka tahu yang mana ini adalah satu amalan yang dilakukan, silakan, kerana ianya masih lagi ada asasnya, masih lagi berada dalam sudut manfaat dan kebaikan, maka silakan. Baik, kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook. Katanya dari Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, apakah faktor-faktor yang menyebabkan amalan dan kepercayaan kontroversi ini semakin berleluasa dan kesannya kepada akidah seseorang, dan bagaimana cara untuk mengekang penularannya? Terima kasih juga sahabat kita Syahira Lia untuk soalan ini. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook yang bertanya tentang bagaimanakah faktor yang menyebabkan amalan dan kepercayaan kontroversi semakin berleluasa dan apa kesannya kepada akidah seseorang. Baik, kita lihat macam kita sebut tadi bahawa amalan kontroversi itu ataupun perkara-perkara kontroversi itu melibatkan pertelingkahan pendapat. Kalau perkara tersebut ia tidak melibatkan akidah, maka tidak ada isu pun, terutama dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh ni dia banyak ada khilafnya. Ada banyak khilafnya. Sebab itu untuk menangani masalah khilaf seumpama ini, kita kena berlapang dada. Itu satu perkara yang sangat-sangat penting. Bahkan kata-kata yang masyhur, nata'awan fi mattafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dha fi makhtalafna fih. Kita bekerjasama dalam perkara yang kita bersependapat. Bab benda khilaf. Betul. Kan? Kita sependapat, kita bekerjasama. Tetapi wa ya'dhuru ba'duna ba'dha, kita saling memaafkan, bertolak ansur fi makhtalafna fih, dalam perkara yang kita khilaf, selagi mana ia tidak bercanggah dengan hukum syarak, lagi mana tidak bercanggah dengan Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala menyatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila mana kamu berselisih dalam satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali pada Allah dan Rasul itu bukan maknanya kita buka Quran cari. Kita cari hadis, kita mana mampu. Maka dengan sebab itu di situ datangnya pembelajaran, datangnya ilmu, datangnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis rawahu Ibnu Majah, iaitu menuntut ilmu itu wajib kepada setiap individu muslim. Masalah bila orang yang tak belajar ni atau tak cukup ilmu, kadang dia berlagak pandai. Ini sebabkan dia menyalahkan di antara satu sama lain. Pernah satu ketika ada yang Azri nak cerita, bab-bab ni lah, kadang bab kontroversi dah juga. Ada seorang ni, kawan saya bagi tahu lah, dia ni semangat, tahu semangat tu bagus, dia belajar baca Quran kan. Jadi bila dia pergi masjid, dengar tok imam tu baca, tak betul ni. Dia terus tegur tok imam. Tok imam baca tak betul. Orang yang solat belakang ni kena ulang balik. Dia sebut. Kemudian saya tanya kawan saya, dia ni hebat ke Quran dia sampai boleh tegur tok imam ni? Dia kata baru belajar Iqra 5. Sudah.
baru boleh ikhlas 5. Tetapi dia rasa diri dia sudah sudah pandai. Macam tu hari ni bila mana ada orang yang menyalahkan para ulama silap semata-mata berbeza pandangan, ataupun dia jumpa satu benda hak dia tak jumpa yang lain. Ini juga satu perkara yang berlaku. Itu belum lagi orang dengar baru ni banyak juga bila di media sosial kan ada orang share bacaan-bacaan qiraat ni wadduhi ni. Ada yang hantar dia kata ni bacaan apa ni? Salah ni. Ni salah ni. Ni baca pelik kampung lah, macam-macam lah. Sebenarnya seorang itu dicepat mengeluarkan kenyataan sebab apa? Sebab tanpa ilmu. Itu punca dia kat situ. Punca dia kat situ. Jadi maknanya soalan tadi kaitan dengan akidah macam mana? Sekiranya dia hanya khilaf fiqhi, masih lagi tidak ada masalah. Tetapi kalaulah sampai tahap kepercayaan, keyakinan yang bercanggah dengan hukum syarak, yang melibatkan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas-jelas tak betul, maka barulah itu memberi kesan pada akidah. Tetapi kalau khilaf fiqh ni dari sudut perbezaan pandangan sahaja, maka itu tidak ada masalah. Cumanya walaupun orang berbeza dengan kita, kita tak perlu mengkontroversikan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana ia masih lagi dalam ruang lingkup yang dibenarkan, sebagaimana yang saya sebut tadi kan. Dan kalau kita nak selamat, kita keluar daripada khilaf. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Sebagaimana kaedah menyatakan keluar daripada khilaf itu lebih baik. Ya. Baik, terima kasih Doktor untuk pencerahan untuk soalan itu, dan sebab itu kita perlu fahami berkenaan dengan toleransi dan saling meraihkan di antara satu sama lain, khususnya dalam perkara-perkara dan juga amalan kontroversi ini. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai. Ya tuan. Ustaz. Siapa di sana? Khabar baik, alhamdulillah. Selamat Raya. Selamat Raya. Ustaz, berkenaan dengan tajuk hari ini, kepercayaan dan amalan yang kontroversi, masih lagi saya rasa kan. Saya berkisarkan kepada amalan-amalan kemungkinan yang kita boleh tunjukkan kepada hukum akam agama dan juga adat. Bagi contohlah Ustaz ya, berkenaan dengan acara bertunang, merisik, hantar tanda dan juga seterusnya kepada akad nikah. Jadi ada pihak-pihak dan juga golongan ni, dia orang ni buat cara macam berlebihan lah Ustaz. Adakah mereka ni mengikut amalan ataupun mengikut adat? Bukan sehingga kan ada yang tunjuk-nunjuk, nak syok sendiri, dan juga kadang-kadang boleh mendatangkan fitnah Ustaz. Jadi mungkin boleh Ustaz bagi pencerahan dan juga boleh bagilah apa pandangan yang sepatutnya ikut amalan ataupun hukum hakam agama yang sebelumnya. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan, sahabat kita yang bertanyakan soalan melalui talian berkenaan dengan yang saya faham daripada soalan itu adalah tentang mungkin juga kontroversi tentang adat ataupun amalan kita ketika mana proses pertunangan, sebelum tunang ataupun saya lupa pula istilah ni, merisik, bertunang, hantar tanda, kata dan berkahwin. Lebih daripada biasa, adakah ini sebenarnya mengikut hukum hakam yang sebenar ataupun hanya sekadar adat untuk menunjukkan yang dia berkemampuan lebih daripada orang lain, ataupun istilah dengan izin yang biasa disebutkan sebagai wedding of the year? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita yang call ya. Yeah. Baik. Dia dari sudut menunjuk-nunjuk itu ataupun bersifat riak itu memang dibincangkan dalam tasawuf. Bagaimana tazkiyatun nufus, untuk kita membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tersebut. Kalau dengan tujuan nak menunjuk-nunjuk tu memang daripada awal tak betul dah. Sebab kita nak buat satu amalan ni, kita nak dapat pahala. Betul. Itu yang pentingnya. Sekarang ni bukan setakat isu tunang ni, isu pergi Mekah, tawaf di Kaabah, sambil tawaf sempat lagi video call, live TikTok, live nak menunjukkan aku sedang tawaf ni. Kan? Nak menunjukkan pada orang yang dia buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan niat dia tawaf dah lari dah. Sedangkan nak tawaf itu antara syarat dia untuk sah tawaf tersebut tak boleh lari niat. Benda-benda macam ni berlaku secara berleluasa pada hari ini. Jadi kita balik pada konsep menunjuk-nunjuk ataupun sifat riak itu satu sifat mazmumah. Adapun dalam konteks nak merisik, nak bertunang, nak buat majlis perkahwinan, ini orang panggil ukur
badan di baju sendirilah ikut kemampuan. Sebab kalau kita sebab dalam Islam ni dia tak susah pun. Yang wajib contohnya mahar itu wajib. Itu dalam Islam memang ada. Itu termasuk perkara yang wajib diberikan. Tapi hantaran itu adalah adat. Al-aslu fil adat al-ibahah. Kaedah dalam hukum syarak menyatakan asal dalam adat itu harus. Nak buat hantaran apa buat lah ikut kemampuan kamu lah. Kalau kamu kaya terlebih, hantarlah hantaran Ferrari sebiji. Boleh dah. Boleh je. Kan? Dia ada bilioner contohnya. Ikut kemampuan. Tetapi masalahnya yang tak mampu nak berlagak mampu. Terpaksa berhutang, bergolok, bergadai. Ini Islam tak suruh. Sebab dia membebankan. Nanti bila dah berlaku perkahwinan nanti, hutang tu Allahu Akbar. Nak bayar anak 5 dah. Hutang tak habis lagi. Hutang kahwin tu. Sebab apa? Masa kahwin tu terlalu nak menunjuk-nunjuk. Maka akhirnya ia memberi kemudaratan kepada diri kita. Kan? Sebab apa? Sebab nak menunjukkan supaya nak challenge, nak lawan dengan orang lain kan. Nak menunjukkan aku yang terbaik, wedding of the year tadi dia sebut kan. Nak tunjuk akulah yang paling hebat. Maka daripada awal lagi nawaitunya tak betul. Bila nawaitu tak betul, kita tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut, kita bimbang, kita tidak mendapat barakah. Itu yang kita bimbang. Tapi ada pun dia nak bagi hantaran apa, nak bertunang lah itu, ikut kemampuan dia, tidak ada masalah. Kalau dia mampu banyak-banyak, mampu sikit-sikit, kan? Jadi itu. Janganlah sampai ke tahap yang kita mengabaikan aspek-aspek dalam hukum syarak yang menyebabkan kita mendapat kerugian. Subhanallah, itu dia kan. Apabila adat disalahfahami, maka daripada harus terus berubah menjadi satu perkara yang tidak diingini dalam agama kita. Seterusnya kita ada pemanggil yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Azrin Muhammad Isa dan juga Profesor Madia Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Dr. Dadai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan soalannya. Bagus saya. Alhamdulillah bagus. Jadi soalan saya begini Doktor. Kita dah sedia maklum Doktor, bila bid'ah ni ramai yang berpandangan yang mana Nabi tak pernah buat, kita buat. Contoh apabila Maulidur Rasul tu yang berarak tu, masa dulu Nabi mana ada buat, tapi kita buat. Ada yang kata itu bid'ah. Tapi masalahnya Doktor, soalan saya Doktor, perkara bid'ah yang baik ini, contohlah macam berarak dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW tu, itu juga boleh dipertikaikan, sedangkan benda itu baik Doktor. Jadi bagaimana pandangan Islam dan Doktor sendirilah mengenai khilaf ataupun bid'ah yang Nabi tak buat, kita buat, tapi benda itu ke arah kebaikan juga dipertikaikan, mengatakan itu bid'ah, tak boleh dibuat, kalau buat berdosa. Jadi apa pandangan Doktor? Soalan saya, apa pandangan Doktor dan juga Islam sendiri yang Doktor lebih hari itu benda ini mengenai perkara-perkara yang macam ini supaya tidak dipertikaikan berterusan Doktor. Contoh macam Doktor sebut tadi, solat tarawih ada 8-20 masih dipertikaikan sampai sekarang. Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Omar, terima kasih untuk soalannya. Berkenaan dengan satu perkara yang baik, tidak ada masalah, ada manfaat yang besar pada kita, tetapi tetap juga dikatakan tidak boleh dilakukan. Sebenarnya adalah perkara baik. Jadi sedikit komen dari Al-Fadhil Doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid atas persoalan yang dikemukakan tentang isu yang tak pernah habis. Ya, betul. Isu kontroversi yang tak pernah habis, isu sambutan Maulidur Rasul. Di mana ada dua golongan yang berbeza pandangan. Satu pandangan kata, tak boleh buat sebab Nabi SAW tak buat. Buat ni bid'ah. Terus bid'ah terus. Kan? Bid'ah hak mana ni? Bid'ah bahasa ke bid'ah syarak? Kita kena tanya balik. Kan? Bid'ah bahasa mana Nabi tak buat? Takat tu je lah. Kalau bid'ah syarak, masuk neraka. Jadi apakah kamu nak menyatakan orang yang sambut Maulidur Rasul tu masuk neraka? Jadi siapa masuk syurga? Contoh. Manakala satu golongan lagi menyatakan, ya, kita buat. Sebab apa? Sebab untuk mengingati junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isu ini sentiasa diperdebatkan. Mari bulan Rabiul Awal, itu akan timbul balik cerita dia. Baik, ini satu benda yang tidak berkesudahan. Sebenarnya kalau kita melihat tentang
perkara ini dapat diatasi bila kita berasaskan kepada ilmu macam saya sebut daripada awal lagi. Dalam kaedah lah hukum syarak menyatakan tarku syai' la yaqtadi tahrimahu. Nabi meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan ianya haram secara total. Tidak. Hari ni bila berlaku salah faham, Nabi tak buat, bid'ah. Nabi tak buat, haram. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Takat tu je. Dia berhenti kat situ. Sedangkan kaedah menyatakan Nabi tak buat, tak mesti bawa pada haram. Sebab banyak juga benda-benda harus, benda-benda sunat yang Nabi tak buat. Baik. Jadi balik kepada model Rasul. Sebab itu dia ditangani secara ilmu. Maulid Nabi ni untuk ingat Nabi SAW. Salahkah kita ingat Nabi? Sebab Maulid Nabi macam sambut bersedih lah. Macam kita sendiri kan. Orang dulu tak sambut pun. Memang tak sambut pun. Datuk nenek kita, terlahir dia pun dia tak tahu. Kan? Dia tak sambut pun. Tapi zaman sekarang, cuba tak sambut kan. Cuba tak sambut. Merajuk 2 minggu kan. Merajuk 2 minggu contohnya. Jadi perkara tersebut, benda adat, sambutan ni benda adat. Benda adat tersebut daripada awal lagi. Al-aslu fil adat al-ibahah. Asal dalam perkara adat ni harus. Maka dilihat pengisian dia. Dia boleh membawa kepada haram. Dia boleh membawa kepada sunat. Contohnya, sambut maulid Nabi dengan parti minum arak. Haram lah. Haram walaupun atas nama Nabi. Atas nama Nabi tetapi kamu buat benda haram. Kan? Kamu menganjurkan benda-benda yang haram. Jom kita buat tunaikan satu solat nama dia solat Rasulullah. Dia create sendiri. Solat maulid. Solat maulid. Solat maulid sempena dengan kelahiran Nabi. Sungguhlah benda ni bid'ah lah. Perkara yang haram, benda yang dalalah, yang tidak ada asas. Tetapi bila benda kita sambut, kita buat forum, kita buat kuliah, kita buat majlis ilmu, kita menceritakan tentang Rasulullah SAW, kat mana yang bid'ahnya, kat mana yang sesatnya, kan? Maka di situ merupakan perkara yang dibenarkan. Bahkan ianya lebih baik apabila mengingatkan kita kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itu dia kan. Apabila masing-masing dengan pendapat sendiri tanpa berasaskan kepada ilmu, maka akan timbullah pelbagai pandangan yang kadang-kadang bercanggah daripada hakikat yang sebenar. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan pada pagi ini berkenaan dengan kepercayaan dan amalan kontroversi yang mana hari ini kita bincangkan. Mungkin ada yang kata, tajuk ni panas ni. Sebenarnya tidak. Kita nak meredakan keadaan dan memberikan kefahaman kepada penonton-penonton semua supaya tahu apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah hasanah, apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah yang dilarang, yang mana ditegah oleh baginda Nabi SAW, dan apakah amalan-amalan yang boleh kita anjurkan untuk kita lakukan walaupun perkara itu tidak dilaksanakan di zaman baginda Nabi SAW. Baik, kita akan lihat bagaimana ruang dan skop perbincangannya. Baik, sebelum kita ambil soalan di Facebook ataupun di talian, kita cuba bangkitkan satu isu ataupun persoalan dan juga yang menjadi kontroversi juga, yang mana mungkin di laman-laman media sosial ada juga yang membangkitkan isu ini. Katanya dalam satu statement mudah dia kata, apa perlunya kita ikut mazhab? Dia kata, kita ni tak payah, dia kata, kita tengok terus je apa yang Nabi Muhammad SAW buat. Dia kata, kita tiru terus je. Dia kata, tak payah ni ikut-ikut mazhab ni, tak payah nak ada-ada. Dia kata, ikut-ikut, tak payah. Dia kata, kita terus ikut pada baginda Nabi SAW. Jadi kita mungkin nak dapatkan pencerahan dan komen daripada Al-Fadil doktor sendiri berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan isu ataupun satu statement yang dikeluarkan seperti ini, tak nak ikut mazhab, katanya. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, juga kontroversi. Tak nak mazhab kan, Allah mazhabiyah kan. Baik, dia sebenarnya macam ni. Kalau kita lihat, memang Al-Quran, Nabi SAW menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya
Bila mana kau pegang dengan dua perkara ni, Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia silap faham. Dia kata tengok Nabi kata so pegang dua ni je. Sebab kita pegang pada mazhab. Kita kena pegang pada Quran, pegang pada hadis. Barulah kita tak sesat. Kalau tidak kita pegang pada mazhab sesat. Itu isunya. Dia sebenarnya begini. Kalau kita nak pegang pada Quran dan hadis, apakah mazhab itu tak pegang pada Quran dan hadis? Betul. Bila mana ada kata, kita pegang Quran hadis, kita tak boleh pegang mazhab. Kita nak tanya, mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, pegang Quran hadis tak? Mazhab Maliki, Imam Malik, pegang Quran hadis tak? Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, pegang Quran hadis tak? Mereka lebih pegang Quran hadis daripada kita lagi. Mereka mengistimbat semua. Sebab tu dalam kita tengok sumber fiqh sendiri, yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya As-Sunnah, yang ketiganya Al-Ijma', yang keempatnya Al-Qiyas. Jadi sumber itu jelas, Quran dan hadis. Jadi hari ini dakwaan seolah tak ada mazhab-mazhab ni sebab kita nak pegang Quran hadis. Seolah mazhab tak pegang Quran dan hadis. Seolah begitu. Baik, saya bagi contoh begini. Boleh atau tidak seorang yang nak belajar medik, belajar kedoktoran, dia ambil buku doktor yang sudah disepakati dalam bidang perubatan, inilah buku dia, Canon of Medicine sebagai contohnya. Dia pegang buku ni, dia baca je. Buat apa rujuk daripada pensyarah? Buat apa rujuk pada guru? Ni buku ni ada, guru perujuk buku yang sama. Agak-agak layak tak dia nak buat operation? dia nak jadi doktor. Jangan, semua orang pakai takut. Aku dah ilmu, dia kata, aku rujuk terus, aku rujuk sumber terus. Dia kata, tak perlu lagi rujuk kepada guru pun rujuk benda yang sama. Jadi kalau macam tu, sudah tentulah tak ada siapa berani ambil dia jadi doktor, kan? Itu dalam bab perubatan, ini dalam bab agama. Mazhab itu guru lah maksudnya. Maknanya kita belajar Quran dan hadis melalui guru. Itu mazhab. Gurunya siapa? Gurunya bermula pengasasnya, kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, turun kepada ulama Syafi'i sampai kepada kita. Kita belajar untuk kita mengetahui perkara tersebut dengan lebih tepat berdasarkan Quran dan hadis. Orang yang menyatakan tak perlu pegang pada mazhab, maknanya dia faham Quran hadis berbeza dengan yang sebenarnya. Lagi jauh daripada jalan yang sebenarnya. Macam kita belajar matematik. Kan? Buku cikgu guna sama je. Kita ambil sama. Cikgu faham dengan kita faham, beza tak beza? Beza. Ulama faham Quran hadis dengan kita faham Quran hadis, beza tak beza? Beza. Itu tujuannya kita bermazhab, untuk kita memahami Quran dan hadis. Ini kadang berlaku salah faham yang menyebabkan kontroversi tak berkesudahan. Baik, terima kasih Doktor untuk pencerahannya berkenaan dengan salah faham pada hari ini. Tak nak berpegang pada mazhab kerana itu adalah sebenarnya yang silap faham di antara masyarakat kita. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dami. Kak Iyat sini, Nahayat Ismail dari Rawang. Ya, Kak Iyat. Silakan soalan Kak Iyat. Terima kasih Dami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kak Iyat Ustaz. Mutakhir ini kita tengok banyak tersebar di WhatsApp, grup dan sebagainya Ustaz tentang kejadian gempa di akhir zaman. Dan juga tentang selalu terjadinya gerhana itu petanda akhir zaman. Jadi Kak Iyat nak tanya Ustaz, adakah dengan kita mempercayai itu akan menyalahi iktikad dan akidah kita Ustaz? Atau kita sebenarnya lebih perlu persediaan kepada iman dan takwa kita Ustaz? Jadi Kak Iyat nak minta Ustaz ulas sikit tentang tu Ustaz. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Iyat untuk soalan berkenaan dengan kepercayaan sebentar tadi. Saya suka Kak Iyat gunakan perkataan mutakhir ini. Perkataan-perkataan yang smart tu ya. Mutakhir ini kan. Berlakunya gempa bumi dan juga gerhana kata sebentar dia adalah tanda-tanda akhir zaman. Kalau percaya, apakah berlaku kepada kepercayaan kita Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Iyat atas persoalan yang dikemukakan. Memang sebenarnya kita umat Nabi Muhammad SAW, kita umat akhir zaman. Tidak ada masalah untuk kita percaya bahawa itu semua tanda akhir zaman. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW menyatakan tentang tanda akhir zaman, berlakunya zalazil, berlakunya gempa bumi dari semasa ke semasa. Dan itu merupakan tanda akhir zaman. Cumanya masalahnya kepercayaan yang diviralkan yang belum berlaku lagi. Contohnya tahun 2024 akan turunnya Imam Mahdi. Sekarang dah viral. Kepercayaan macam ni tak sepatutnya. Sebab apa? Sebab benda gaib. Sampai masa dia datanglah. Sebab apa kita meletakkan tarikh tertentu? Nabi pun tak beritahu tarikh kat kita.
Benda gaib ni benda futuristik, benda yang kita tak tahu, melainkan mestilah berdasarkan kepada nafs, kepercayaan tersebut. Jadi sehingga kan ada orang yang mendakwa di sana sini, ini kita bimbang. Kepercayaan macam ni, kepercayaan berasaskan kepada apa yang berlaku, tetapi dikaitkan dengan pada masa hadapan. Kemudian datanglah kau ni bermimpi. Dajjal dah keluar. Berapa orang mimpi ni? 7 ulama mimpi. Betul ke? Adakah mimpi itu dijadikan sebagai satu hujah dalam hukum syarak menyatakan tentang peristiwa itu berlaku? Sedangkan dia belum berlaku. Kalau macam tu, sebab apa Islam mengajar pada kita untuk Nabi bagi tahu tentang akhir zaman, untuk kita buat persiapan sebenarnya. Macam sebut ayat tu betul lah, untuk kita mempersiapkan diri kita dengan iman dan taqwa kepada Allah Ta'ala. Macam kita lah, kita akan mati, semua orang tahu akan mati, tapi tak ada seorang pun tahu bila akan mati. Kan? Adakah dituntut nak cari bila dia akan mati? Tak dituntut pun. Kita dituntut untuk mempersiapkan diri kita untuk hari lepas mati. Macam Nabi kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ialah orang yang sentiasa memperbaiki diri dia dan dia beramal untuk hari lepas mati. Dan kita tak dituntut untuk cari bila kita akan mati. Kita pun tak tahu. Macam tu juga peristiwa akhir zaman pada hari ini, yang banyak diwar-warkan betul, diviralkan menjadi satu kontroversi dengan meletakkan ini akan berlaku sekian tahun, ini akan berlaku sekian tahun, sedangkan benda tu tidak ada asas. Maka tak sepatutnya menyebabkan orang-orang takut. Saya pernah jumpa ada orang dia takut keluar rumah, dia beli makanan stok, beli makanan buat stok banyak-banyak. Kita kata sebab apa buat stok? Takut nanti Dajjal keluar, nanti tak sempat nak pergi beli dah. Nampak? Jadi kesilap faham ni, kepercayaan yang macam ni menyebabkan perlakuan dia, amalan dia tidak bertepatan dengan hukum syarak. Nabi pun tak ajar macam tu. Kan? Dalam keadaan begitu, dia predict benda yang belum pasti, tetapi dia anggap sebagai satu benda yang pasti. Jadi kita buat persiapan saja, itu yang sepatutnya. Dalam dia ada cara dia berinteraksi dengan peristiwa akhir zaman, terutama yang disebut oleh ayat tadi. Dia ada cara dia, ada kaedah dia sebenarnya. Itu kita boleh bincang panjang lagi pada waktu yang lain. Mungkin yang saya jumpa tadi tu tahun 2012 mungkin. Yang pernah diwar-warkan dulu kan, katanya kiamat berlaku 2012 katanya kan dulu. Lepas tu Ustaz jawab pada dia, Ustaz, kalau tak sempat pergi beli, hantaran makanan ada. Baik, okey, itu sekadar jenaka saja. Baik, okey, kita sambung dengan lihat soalan daripada sahabat kita di Facebook. Tanyalah Ustaz. Katanya dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Apa hukumnya seorang mualaf mengiringi kematian ahli keluarganya yang bukan Islam sambil memegang gambar si mati keluar dari gereja ke tanah perkuburan? Bagaimana kita nak membezakan antara budaya, adat dan juga ritual agama? Terima kasih sahabat kita Tuan Muhammad Faizal. Kita serahkan kepada Al-Fadhil Doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan dari sudut adat dan ritual agama. Sebab apa? Sebab kaedahnya, kalau ritual agama lain memang kita tak boleh buat, tapi kalau benar adat tidak ada masalah untuk kita buat. Samalah juga dengan menziarahi ataupun mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Sama ada ianya merupakan ritual agama ataupun ia merupakan satu perkara adat. Bukan nanti kita kata keluarga dia mualaf kan, orang lain. Contohnya sahabat-sahabat jiran, bila mana berlakunya kematian seorang yang non muslim, jadi apakah boleh dia pergi untuk menziarahinya, untuk mengiringinya jenazah tersebut? Jawapannya boleh, sebab benda itu tidak ada masalah. Cuma berhati-hati jangan melakukan perkara yang melibatkan ritual agama. Faham. Contohnya dia ambil sesuatu, dia buat upacara tertentu, itu jangan buat. Kan? Bacaan dia punya bacaan tertentu yang mana kita tahu benda itu daripada agama. Orang mualaf lagi dia tahu yang mana agama, yang mana tidak. Kalau setakat bawa gambar, bagi saya tidak ada isu pun. Gambar yang mengingati ini. Cuma kalau memuja gambar tersebut, menggantung dan dibuat macam satu kalungan pula, dia buat upacara tertentu, memang itu perkara yang bercanggah, mana benda itu upacara agama. Maka upacara agama tidak boleh, sebab dia boleh bawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita nak ziarah, nak pergi sebagai tanah perkuburan, itu tidak masalah. Itu sebagai penghormatan kepada manusia. Nabi SAW sendiri pun bila mana lalu jenazah Yahudi, Nabi bangun walaupun Nabi tahu dia Yahudi, sebagai satu penghormatan pada dia. Apatah lagi ini keluarga sendiri kan. Maka
tidak ada isu sebenarnya. Asalkan jangan melakukan perkara-perkara yang melibatkan ritual agama. Baik, itu jawapannya. Dan sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini berkenaan dengan kepercayaan dan juga amalan kontroversi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali duduk di meja perbincangan untuk kita ambil lagi soalan-soalan dari penonton-penonton istimewa Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Saya yakin mungkin pada catatan anda hari ini mungkin dah pun 2 ke 3 muka surat catatan kerana banyak sudah kita berikan kepada anda sebentar tadi. Itu pun saya rasa belum lagi lebih daripada separuh perbincangan kita sudah pun penuh catatan anda, dan pastikan catat seterusnya hingga ke habis dan pastikan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada yang tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah pada hari ini. Baik. Saya pernah ada seorang ni dia sebut, dia kata, alamak saya terlepas lah nak tengok Tanyalah Ustaz pagi tadi. Dia kata, macam mana nak tengok ulangan? Dia kata, jangan risau, ada di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Dah habis siaran nanti, tonton boleh tengok sekali lagi, mungkin sebagai ulang kaji ataupun nak mendapatkan nota-nota penting pada hari ini. Baik, kita teruskan pada perbincangan. Kita ambil soalan daripada sahabat kita di Facebook, yakni Sirna. Assalamualaikum. Katanya, soalan saya, antara amalan dan kepercayaan yang sering diperkatakan ialah selawat. Banyak versi dan ada yang mengatakan ini tak boleh, itu tak boleh. Yang dikeluarkan terkadang kala menimbulkan kekeliruan. Jadi soalannya adalah bagaimana dan apakah peranan para pendakwah dalam menangani isu sebegini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Sirna untuk soalan ini. Silakan Doktor. Baik. Terima kasih kepada sahabat Facebook kita yang bertanya. Soalannya itu bagaimana pendakwah. Yang bawah tu. Yang bawah tu. Bagaimana peranan para pendakwah dalam menangani isu sebegini? Dia sebenarnya peranan pendakwah dalam menangani isu sebegini, yang pertama sekali memberi kefahaman. Itu sangat-sangat penting. Berlakunya kontroversi, kekeliruan tu sebab tak faham. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi SAW, sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya akan dipahamkannya perkara agama. Makna dia reti. Jadi peranan pendakwah untuk apa? Untuk bagi faham lah. Sebab itu adanya program-program, ada kuliah, ada sebagainya untuk bagi faham tentang selawat pada Nabi SAW. Sebagai contoh, bagi faham, selawat yang terbaik ialah selawat Ibrahimiyah. Itu jelas. Itu adalah hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang kita baca dalam tahiyat akhir tu, kan, kita baca itu selawat yang terbaik. Di samping itu kita selawatlah apapun kepada Nabi SAW yang diletak oleh para ulama, sebagai contohnya yang adanya namanya solat syifa, ada solat tafrijiyah dan seumpamanya, maka itu juga tidak ada masalah untuk kita, asalkan kita memuji Rasulullah SAW, kita mengucapkan salam pada Nabi SAW, kita bersolat pada Nabi, itu satu perkara yang dibenarkan. Cuma kita bagi faham. Cumanya kalaulah menyatakan tentang fadilat tertentu, itu kena ada dalil lah. Sebut selawat ni fadilatnya sekian-sekian, itu kena dalil lah. Sebab apa? Sebab mana kita tahu fadilat melainkan apa yang telah diberitahu pada kita oleh Rasulullah SAW. Maka dengan sebab itu, khulasahnya ialah apa? Ialah peranan utamanya bagi pendakwah ialah memberi kefahaman, itu berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau perkara-perkara kontroversi itu yang remeh-temeh itu kita cuba elakkan, kita fokus kepada perkara yang disepakati. Yang kontroversi itu ataupun yang menjadi khilaf tu masing-masing berlapang dada, tetapi memberi kita kata fokus kepada yang lebih kita kata kesepaduan ataupun yang diterima. Ya. Baik. Dan satu juga persoalan yang ingin dibangkitkan ataupun satu permasalahan yang ingin dikeluarkan pada hari ini adalah berkenaan dengan, saya bagi satu situasi ataupun contoh mudah kepada penonton-penonton dan juga Al-Fadhil Doktor. Bertelingkah, bergaduh, berdebat di tengah-tengah halayak masyarakat dalam keadaan membincangkan satu amalan ataupun kepercayaan yang menjadi kontroversi. Berbincang, berdebat hingga kan akhirnya tidak menjumpai titik persamaan, akhirnya timbul pergaduhan. Maka putus silaturahim.
Dan pada ketika ini juga kita dapat tengok ada yang betul-betul memfokuskan kepada perbincangan dan berdebat tentang amalan kontroversi sehingga mengabaikan yang lebih utama adalah persepakatan dan juga silaturahim sesama manusia. Jadi mungkin saya nak minta sedikit komen dari Al-Fadhil Doktor berkenaan dengan apa yang kita nampak pada hari ini, fokus kepada amalan kontroversi, mengabaikan silaturahim. Silakan Doktor. Terima kasih kepada persoalan tersebut. Sebab itu almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia ada buku dia fi fiqh al-awlawiyat, iaitu fiqh awlawiyat, memahami keutamaan. Yang mana patut diutamakan. Nak bergaduh soal khilaf ke ataupun nak bersatu yang merupakan perkara yang wajib yang Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Diceritakan tuan-tuan berlaku zaman Hasanul Banna. Orang bergaduh soal apa? Soal tarawih lah. 8-20. Masa muka. Rupa pada dulu. Dulu lagi benda ni. Lalu dia kumpulkan semua. Ini peranan pendakwah. Sebab nak kaitkan juga soalan tadi ni. Peranan pendakwah. Dia kumpul semua. Hak gaduh-gaduh ni. Dia bertanya kepada mereka. Aku nak tanya kepada kamu. Solat tarawih ini wajib ke sunat? Masing-masing. Sunat Kamu bermasam muka di antara satu sama lain kerana nak menegakkan hujah masing-masing yang khilaf ini, haram ke makruh? Kan? Haram. Bila bermasam muka sesama umat Islam, hukumnya haram. Jadi kamu nak bergaduh soal sunat, kamu buat benda haram. Munasabah tak munasabah? Jadi di situ maka terfikir betul juga. Jadi itu sebab itu guru saya Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas dalam buku beliau Salat Tasbih wa Tarawih, beliau menyatakan kalau bergaduh macam ni baik kunci masjid, tutup balik. Jangan kunci sungguh. Tapi nak cerita jadi nak bagi gambaran kepada kita bahawa kamu nak bergaduh benda-benda yang khilaf ni sampai kamu terpaksa melakukan perkara haram. Kamu berdosa pula. Sepatutnya perkara tadi berlapang dada je lah. Betul. Kan? Ini sampai tahap berdosa. Ini mana orang tidak memahami. Sebab tu kita perlu bagi faham. Supaya apa? Supaya tidak terjebak dalam polemik kontroversi yang berterusan, yang merugikan masa. Yang banyak benda lagi kita nak buat dalam dunia ni. Kan? Al-a'mal akthar min al-awqat. Amalan ataupun benda kita nak buat lagi banyak daripada waktu yang ada. Tiba-tiba kita buang masa disibukkan dengan perkara-perkara yang merugikan kita. Begitu. Baik, itulah dia kan. Dia lebih banyak memikirkan tentang bangun pagi, dia fikir apa lagi aku punya point ataupun aku punya peluru pada hari ini untuk dikeluarkan untuk berbalah pula pada isu yang tak sepatutnya kita berbalah. Baik, soalan dari sahabat kita di Facebook katanya dari Casey. Assalamualaikum. Soalan saya, Ustaz, zaman sekarang dah jarang percaya akan bumuh dan pawang. Apakah amalan-amalan ini patut dihapuskan sepenuhnya atau masih diguna pakai oleh masyarakat kita? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Casey untuk soalan ini. Silakan Ustaz, soalannya. Terima kasih kepada persoalan sahabat kita di Facebook tentang kepercayaan pada bumuh dan pawang ni. Masih ada. Dia sebenarnya begini. Bomo ni istilah saja, dia merujuk kepada pengamal perubatan. Jadi kita kena lihat yang dia menggunakan berubat tu betul atau salah. Itu yang paling pentingnya. Kalau dia orang panggil dia bomo tapi dia mengadakan rawatan hanya berdasarkan kepada tumbuhan-tumbuhan herba. Contohnya kalau sakit ni, ni herba ni macam ni. Sakit ni dia punya daun-daun ni macam ni, maka itu tak masalah walaupun orang panggil dia pawang ke, orang panggil dia bomoh ke, panggil apa pun, panggil doktor ke, tak masalah. So, cara rawatan je. Tetapi kalaulah dia membaca mantra, meminta tolong daripada makhluk-makhluk halus, siap suruh baca lagi apa benda-benda yang kita pun tak faham, kan? Dengan bahasa Siam pun keluar nai peridi panam yong pia bahul pia manapakon pibul songram contohnya, kan? Kita pun apa baca ni, tak apalah, saya akan berubat ya. Macam ni tak boleh. Macam ni tak boleh. Sebab apa? Benda yang tidak dipahami dibimbangi bahawa ia mengandungi seruan-seruan kepada makhluk halus yang boleh membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu istilah bomo dan sebagainya satu istilah merujuk pada pengamal perubatan. Cara kita nak kenal pasti, tengok sama ada dia bercanggah dengan syarak ataupun tidak. Kalau ada unsur-unsur yang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan Quran, dengan sunnah Nabi, ada amalan-amalan pelik-pelik, maka janganlah. Jangan. Kita tak nak
Sebab apa? Sebab benda tu selain daripada tidak mendapat keberkatan, dia akan merosakkan pegangan kita, akidah kita. Baik, itu juga kepercayaan menjadi kontroversi dan juga masih lagi diamalkan dan diguna pakai pada hari ini, dan juga patut kita elakkan supaya dapat menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk duduk di meja perbincangan, kembali untuk mengambil soalan-soalan dan juga mendengarkan luahan anda dan juga apa yang dikongsikan di ruangan komen di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan anda terus bersama dengan kita sehingga ke penghujungnya untuk dapatkan pencerahan dan juga mendapatkan poin penting, kesimpulan dan juga titik pelan tindakan kita supaya kita lihat dan sedar apakah amalan dan kepercayaan yang kontroversi yang patut kita selesaikan pada hari ini. Baik, jom kita tengok soalan di Facebook dari sahabat kita, Sal Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ada yang beranggapan amalan membaca Yasin pada hari-hari tertentu adalah bid'ah, sedangkan membaca ayat-ayat dari Al-Quran itu mendapat pahala yang mana dibaca satu huruf diberikan 10 pahala kebaikan. Bahkan surah Yasin itu juga adalah jantung Al-Quran. Apakah kelebihan surah Yasin jika kita membaca pada setiap hari tanpa culas, katanya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sarasik Cici untuk soalan ini. Baca Yasin hari tertentu katanya bid'ah. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih kepada sahabat kita di Facebook yang bertanya. Satu lagi isu kontroversi yang tidak pernah berkesudahan. Tak ada kesudahan. Iaitu baca Yasin malam tertentu atau malam Jumaat. Malam Jumaat. Baca Yasin malam Jumaat dia merupakan benda bid'ah sebab Nabi tak buat begitu. Itu simple dia punya konklusi dia bid'ah. Dia sebenarnya begini ya. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran kerana sesungguhnya Quran itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Dan kita memang dituntut untuk baca Quran. Yasin merupakan salah satu daripada suci Al-Quran. Dan sebab apa? Kalau kita lihat masyarakat kita membaca Yasin malam Jumaat, sebab apa? Kita cuba kaji sejarah. Kadang-kadang kita tak kaji pun. Sebenarnya masyarakat dulu bila malam Jumaat, mereka menganggap satu malam yang dilakukan ritual-ritual tertentu. Sebab itu kalau tengok filem-filem dulu lah, filem Piramid contoh boleh sebut malam Jumaat dia naik takut. Dia takut. Malam apa ni? Malam Jumaat. Kliwon. Dia ada kefahaman begitu. Orang nak perasak kemian ke, perasak apa-apalah, ritual-ritual tu buat malam Jumaat. Jadi para ulama dulu mereka nak mengatasi masalah ni, orang buat macam mana? Maka ajak Ahmad Surah baca Yasin. Sebab apa? Yasin lah paling senang baca surah Baqarah tak ada orang tak datang. Orang tak datang kan, baca Yasin. Maka jadilah amalan baca Yasin secara berterusan. Maka dengan sebab itu, adakah salah membaca Yasin malam Jumaat? Tak salah. Nak baca hari apa pun tak apa. Cumanya kita organize, kita baca malam Jumaat. Yang salah kalau dia menganggap ianya wajib baca malam Jumaat. Malam ni tak boleh baca. Itu salah lah. Kita betulkan kefahaman itu. Dan saya rasa tak ada orang faham macam tu. Mana malam ni tak boleh baca, hanya boleh baca malam Jumaat saja kan. Sedangkan baca itu malam Jumaat kerana daripada tidak ada aktiviti, baik baca. Kalau ada kuliah, boleh bagi kuliah. Dan tidak ada masalah perkara tersebut. Sedangkan perkara itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sampai kalau orang larang baca Yasin, akhirnya dia tak baca langsung. Quran pun dia tak baca, apa dia tak baca. Jadi apakah itu merupakan satu kebaikan yang dia hanya akan merosakkan. Dia tidak ada amalan. Sebab itu kalau kita lihat bahawa kontroversi seumpama itu lebih untuk menghindarkan orang supaya tak baca, supaya tak beramal. Akhirnya orang tidak ada amalan. Dahlah amalan pun tak banyak lah. Ada pun tak boleh buat pula. Dengan salah faham yang berlaku, akhirnya tidak ada amalan, kita rugilah. Sedangkan amalan itu, amal soleh itu merupakan salah satu perkara yang termasuk dalam keimanan kepada Allah. Ya Allah sering kaitkan allazina amanu wa amilus salihat, orang beriman dan juga beramal soleh. Cuma kita bagi kefahaman sahaja.
bahawa baca Yasin malam Jumaat tidak ada masalah, nak baca malam lain pun tidak ada masalah. Takkan nak melengunya 45 minit ya daripada lepas maghrib sampailah duk nyembah. Kan? Sebab tu kita isi dengan satu amalan, khususnya contohnya adanya bacaan Yasin pada malam Jumaat tu. Nak baca surah lain pun tak ada masalah. Tapi bagi Ustaz tadi, yang senang, yang mudah, yang selalu, yang lazim di mulut kita adalah dua, Al-Fatihah dan juga surah Yasin. Baik. Sebelum kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita, persoalan ataupun sesuatu yang ingin diajukan kepada Al-Fadhil Doktor adalah berkenaan dengan isu orang awam. Biasanya kita dengar ada orang sebut, dia kata perkara ni tak sesuai dibincangkan pada orang awam, dia kata. Dan ada juga yang menyebut, dia kata tak, benda ni kita kena bagi tahu sebab dia ilmu. Kita ni kira tak amanah pada ilmu kalau kita tak cerita semuanya kepada setiap manusia, dia kata. Jadi kita kena cerita walaupun siapa pun dia, orang awam ke apa, kita kena cerita sedetail-detailnya. Dan kita balik kepada tadi, ada yang menyebutkan ini tidak sesuai pada orang awam. Jadi kita nak tanya kepada Al-Fadhil Doktor, bagaimana yang dikatakan istilah orang awam itu, dan juga bagaimana yang dikatakan laras panduan dan juga sebagai satu guide, dengan izin, laras panduan sebagai panduan yang patut kita faham sebagai kita yang nak menyebarkan ilmu, supaya kita tahu ini sesuai disebarkan pada orang awam, dan ini kalau nak disebarkan juga dia kena masuk dalam satu kelas yang khusus, lebih detail, lebih terperinci. Silakan Doktor. Baik, terima kasih pada persoalan. Orang awam ni dia nak tahu hukum je. Ni boleh ke ni tak boleh. Dia nak tahu tujuh tu ya. Dia nak tahu yang tu. Sebab tu Nabi SAW menyatakan khatibin nas ala qadri uqulihim. Kamu bercakap dengan orang, berkomunikasi dengan orang berdasarkan tahap pemikiran mereka, kemampuan mereka. Macamlah juga doktor ketika mana merawat pesakit. Kan, doktor hanya terang benda-benda simple. Makcik ni sesama ubat ni, gitu ya. Dia tak akan terang benda-benda yang complicated yang makcik tu pun tak faham. Ini dalam sistem tubuh badan kita ni ada, dia cerita semua kan. Makcik tu melengung, apa dia doktor nak beritahu aku ni. Dia sebut term-term terma-terma kedoktoran, terma-terma perubatan ni. Maka dia tak perlu cerita semua. Dia hanya perlu cerita perkara-perkara penting sahaja yang perlu diketahui oleh pesakit tersebut. Itu contohnya. Begitu juga dalam konteks kita nak beramal orang awam. Dia tak sampai tahap dia nak mengetahui apakah benda-benda yang dalil-dalil sana, apa dalil itu, apa dalil ini, apa dalil. Lama-lama mereka pun keliru. Saya teringat satu ketika masa saya belajar dululah, guru saya almarhum Syekh Dr. Nuh Salman Al-Qudah, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Saya bertanya pada dia, dari sudut kita ni kena belajar semua mazhab ke? Sebab kita nu dalil. Dia kata boleh nak belajar, tapi mula dengan satu dulu, sebab nanti kamu tak habis. Bak wuduk saja ke benda pening lah banyak. Ambil satu dulu, belajar sebagai asas. Lepas pada tu bila kamu dah berilmu, kamu nak expand lagi, nak extend lagi, belajar tak ada masalah. Orang awam ni pada level yang pertama, mereka tak boleh disajikan dengan banyak benda, akhirnya mereka keliru. Ni mazhab Maliki kata semikian, mazhab Hambali kata semikian, mazhab Syafi'i kata semikian. Dia kata mana satu ni aku nak pakai? Mana satu ni? Sebab kalau nak gabung 4-4 tak boleh kan? Tak boleh. Jadi maknanya orang yang di peringkat akademik, dia boleh bincang benda tu, tak ada masalah sebab dia mampu untuk bincang. Tapi dalam konteks awam ni, taklah sampai dia pun nak kena tahu semua. Sebab tu ini kaedah dalam konteks dakwah pun ada kaedah. Bukan dalam konteks amalan ada kaedah je. Maka dengan sebab itu sekadar mereka belajar yang paling mereka nak tahu, maka beramal dengan apa mereka belajar. Sudah memadai perkara tersebut. Tak perlu sampai hari ni apa dalilnya, ditanya pada pakcik itu apa dalilnya pakcik beramal macam ni. Pakcik terkebil-kebil dalil apa, dalil dia tak guru dia, dalil dia tak guru dia. Mana saya tahu dia kata saya ikut. Ustaz saya kata macam tu kan. Jadi benda-benda ni kekeliruan. Orang ingat bahawa semua orang nak kena tahu semua benda. Tidak. Lepas tu ada dia fardu ain, ada dia fardu kifayah. Kan, untuk pendetailan yang lebih mendalam itu fardu kifayah bagi orang yang ahlinya saja. Kan, untuk fardu ain asas-asas ia memang itu sebagai setiap orang yang perlu dalami. Ya. Betul. Baik, doktor, mungkin saya boleh tambah sikit. Sebab ada juga yang mengatakan tidak sah amalan dan juga tidak boleh beramal pada satu-satu amalan tersebut kalau kita tak tahu dalilnya. Benar atau tidak, doktor? Silakan. Sedikit dari doktor. Baik. Ini juga kontroversi. Kalau kita tak belajar. Kita tak belajar itu yang tak betulnya.
Tapi kalau kita belajar, walaupun kita tak ingat dalil kita tu, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab guru kita bagi tahu kita tu berdalil. Sebab tu kita kitab dulu sebagai contohnya. Kan? Kadang dia tak masukkan dalil pun. Dia hanya masukkan matan. Dia akan masukkan hurat, dia akan masukkan teks-teks utama saja. Sebab apa? Sebab tak nak panjang itu. Cukup mandai. Dan semua itu semua ada dalil. Jangan risau. Semua ada dalil. Kan? Subhanallah. Baik, itu dia yang berkenaan dengan kontroversi amalan dan kepercayaan dan juga apa yang kita lakukan pada hari ini. Masih lagi berada dalam mood kekeliruan, tapi kita akan cuba rungkaikan satu persatu supaya dapat kefahaman yang sebaik mungkin. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah kembali bertemu. Terima kasih kepada penonton semua terus setia bersama dengan kita ikuti perbincangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah, banyak sudah kita dapat berkenaan dengan kepercayaan dan amalan kontroversi yang kita bincangkan. Pastinya kita akan cuba membantu anda untuk merungkai satu persatu sebaik mungkin. Okey, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Siti Nurbaya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Adakah sebagai seorang Muslim kita harus berhati-hati dengan cara bergambar ataupun posing? Contohnya gaya jari peace ataupun love yang boleh mendatangkan kontroversi kerana ia adalah tanda amalan dan kepercayaan kepada agama lain yang kita tidak ketahui. Dengan tidak sengaja kita telah membuat gaya itu ketika bergambar. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Siti Nurbaya untuk soalan ini. Gaya ketika mana bergambar dan juga adakah kesan kepada amalan dan kepercayaan kita? Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan sahabat kita di Facebook ya. Kalau dulu orang bergambar ni, dia tak nak bergambar 3 orang. Sebab dia kata dia percaya mati seorang. Takut mati seorang. Dia sebenarnya bukan mati seorang, mati 3-3. Dia kata tak boleh bergambar dengan kucing, nanti kucing tu mati. Oh, kucing tu mati. Ada orang tonton semua. Memang dengan mati kucing sampai waktu dia matilah. Baik. Jadi maknanya dia bergantung kepada kepercayaan. Jadi kita bertanya, orang yang bergambar dia akan buat begitu, please. Apa kau percaya apa? Tak nak percaya apa, saja buat. Tak ada gaya kan? Tak tahu nak buat apa. Tak nak buat apa. Atau buat macam tu ya. Love kan. Sebab dia bentuk love betul kan. Tak masalah dia yang nak ambil gambar tu dia kata freestyle. Tu dia tak suruh buat apa, kita pun macam apa nak buat tu. Hak ni je kita tahu. Ya. Jadi maknanya apakah benda itu bercanggah dengan hukum syarak? Sekiranya ia tidak melibatkan untuk kita meniru upacara agama lain, maka dia tidak ada masalah. Dia masuk dalam perkara adat saja. Kan? Lepas tu kita tanya, apa kau buat macam tu? Aku nak tiru Yahudi. Itu memang betul lah. Nabi SAW menyatakan bahawa dalam hadis wa Imam Ahmad, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang nak meniru satu kaum, maka dia di kalangan mereka. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, saya tak nampak sangat benda tu meniru. Sebab benda tu lebih kepada satu kebiasaan yang dilakukan yang dia pun tak tahu dia. Kan? Dia hanya peace ni lebih kepada aman. Ini tanda ni love ni cinta, kasih. Maka itu tidak ada apa masalah. Kan? Cumanya kecintaan kita itu, kita tahulah cinta pada siapa. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada sahabat-sahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu apa-apa perlakuan adat kita dilihat dari sudut hukum syarak bercanggah ataupun tidak. Ada peniruan ataupun tidak. Kalau tidak ada, maka tidak ada masalah. Baik, berkenaan dengan simbol, gaya dan juga apa yang kita lakukan khususnya kita mana bergambar ataupun dalam kehidupan kita. Pastikan berhati-hati, lihat pada kefahaman dan kepercayaan dan apa-apa pun balik kepada asal awal yang disebutkan oleh doktor sebentar tadi berkenaan dengan ilmu. Sebab itu pentingnya ilmu untuk mengetahui, membezakan dan juga mengenal pasti yang mana baik dan juga yang mana yang buruk. Baik, soalan seterusnya daripada sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Ada 2 soalan, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan pertama, adakah teori, konspirasi, kepercayaan serta amalan kontroversi yang tiba-tiba muncul di akhir zaman sekarang bukan amalan turun-temurun, merupakan salah satu daripada bentuk ujian yang buat umat akhir zaman, katanya. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan gigitlah sunnah dengan gigi geraham ketika berhadapan dengan zaman fitnah penuh dengan amalan kontroversi
Terima kasih Ustaz, terima kasih juga sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat Facebook kita yang bertanya tentang pelbagai teori, konspirasi, kepercayaan, amalan kontroversi yang tiba-tiba muncul zaman sekarang. Sekarang ni lagi banyak kontroversi. Oh, banyak. Konspirasi banyak juga. Teori-teori banyak juga. Kan? Macam-macam berlaku ni. Adakah ini sebagai satu ujian? Soalannya, ya. Setiap berlaku itu satu ujian. Dan kita nak lihat macam mana kita menghadapi ujian tersebut. Sama ada dengan cara yang betul atau cara yang salah. Kalau cara yang betul, macam kita lah. Sampai sesuatu. Hari ni banyak benda yang fitnah besar lah dalam masyarakat kita ni. Viral ni. WhatsApp lah dan sebagainya. Kita mudah sangat. Sampai saja kita nak share dengan orang. Kita tak semak dah. Sedangkan Quran dah bagi panduan pada kita. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Benda tu jelas. Kita sering kali bincang benda tersebut. Tetapi dari sudut pelaksanaan kita terlupa. Sampai-sampai menarik kita share. Menarik kita share. Padahal tak baca pun lagi. Baca tajuk. Tak tengok bawah tu, tengok tu dia biasa berantai lah macam-macam lah yang berlaku pada hari ni. Ini juga fitnah, ujian. Tu tak kurang lagi dengan hadis-hadis palsu yang disebarkan dengan begitu meluas. Sebab apa? Kononnya nak berkongsi kebaikan. Itu bukan benda baik kalau kongsi hadis palsu. Itu adalah sebagai satu fitnah kepada junjungan besar baginda Nabi SAW. Sebab itu semak dulu, ikut panduan Quran, fatabayyanu. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, masuk hadis Nabi SAW, Abdu biha bin nawajis. Itu hadis Nabi SAW, yang mana gigit lagi geraham. Geraham ni merujuk pada gigi yang paling kuat. Kalau kita nak makan daging, gigit dengan apa? Gigi depan. Tak boleh cabut gigi tu. Dia gigit gigi geraham lah. Kan? Jadi sebab zaman fitnah ini kita nak berpegang kepada Islam. Itu paling penting sekali. Berpegang kepada ajaran Islam yang sebenarnya, supaya kita tak termasuk orang kata tersaruk dengan ajaran-ajaran sesat dan sebagainya yang hari ini makin banyak. Orang nak membina teori zaman sekarang, membina kontroversi, membina mimpi dan pelbagai lagi viral kan. Maka di sini pentingnya kita untuk berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berdasarkan kepada ilmu, berdasarkan kepada pengajian kita, pembelajaran yang mesti laksanakan secara berterusan. Jangan berhenti daripada belajar daripada sumber yang sahih, yang benar, yang mana insya-Allah kita akan selamat daripada terjebak dengan perkara-perkara yang melibatkan kesesatan, kemungkaran yang tidak ada asasnya. Sedangkan dalam Islam ni asas perbincangan semua akan balik pada Quran, sunnah, ijma', qiyas. Benda tu tak kalari. Tapi kalau tak ada asas, bercanggah dengan Quran, saya pernah jumpa ada orang nampak baik, bagus akhlak dia, tapi bercanggah dengan Quran. Bercanggah secara total, bercanggah dengan hadis secara total, maka tak boleh pakai benda tersebut. Macam hari ni ada juga, kalau orang rajin duk tengok dalam media sosial ataupun tengok dalam internet, macam-macam ilmu yang mengetahui hakikat roh contohnya. Hakikat roh, Quran bagi tahu wa ma utitu bil ilmi illa qalila, kan? Quran bagi tahu ilmu tentangnya sikit sangat ya. Tiba-tiba dia tahu hakikat pula dah. Benda-benda macam ni perlu diperhalusi dan kita belajar supaya kita tak terjebak dengan kesesatan, pahaman-pahaman yang boleh memesongkan kita daripada ajaran Islam yang sebenar. Subhanallah. Itu dia kan. Kita risau sebenarnya apabila kita membaca tanpa ada usul periksa, kita meneliti tanpa ada mempunyai satu situasi yang membenarkan dalam hati, dan kita melihat sesuatu tanpa ada keperluan yang sebenarnya pada hakikat yang sebenar, maka kita takut, kita salah faham dan kita mudah untuk ikut sesuatu yang sesat dan juga jauh daripada kepercayaan Islam yang sebenar. Baik, kita lihat soalan seterusnya dari sahabat kita Kasih Nurul Shah. Katanya, Assalamualaikum, bagaimanakah cara untuk kita mengelakkan diri dan keluarga kita daripada situasi amalan kepercayaan kontroversi yang berleluasa, baik dalam talian ataupun terang-terangan? Apakah tindakan yang perlu kita take care ataupun kita kena aware ataupun kita kena tengok dalam permasalahan ini agar tiada lagi amalan kepercayaan kontroversi yang berlanjutan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita di Facebook. Antara caranya untuk kita mengelak terjebak benda kontroversi ni, kan ada benda betul, ada benda salah. Tak semua yang salah kan. Ada benda yang perlu kita faham masa-masa kan.
Sebab kontroversi ini, benda tu diperdebatkan, macam tersebut, dibincangkan secara hangat kan, maka dia jadi kontroversi, di-highlightkan. Maka dengan sebab itu kita mengambil jalan berdasarkan kepada ilmu, dengan kita memastikan apa yang kita pegang itu benar, dan kita menjauhkan daripada perkara-perkara yang kita kata yang tidak benar. Dan antara caranya juga ialah alaikum bil jamaah, kata Nabi, hendaklah kamu berada dalam jamaah. Itu sangat-sangat penting. Kalau kita bersendirian, tambah kita dengan handphone saja, memang mudah sangat kita terjebak dengan kepahaman-kepahaman yang salah. Tapi kalau kita selalu ke masjid, kita duduk bersama dalam konteks jamaah tadi kan, maka di situ insya-Allah kita akan dapat info-info, kita akan dapat pencerahan-pencerahan dari semasa ke semasa. Di masjid pula ada kuliah, ada program, semua benda itu akan membantu kita insya-Allah untuk kita menangani masalah yang timbul hari ini, terutama yang berada dalam talian, terutamanya yang begitu mudah disebarkan, begitu mudah diakses, begitu mudah dilihat, tetapi belum betul-betul. Sebab itu dalam konteks maklumat ni kita kena faham, maklumat itu disebut sebagai al-khabar yahtamilu sidq awil kadhib. Maklumat itu belum tentu benar, sama ada betul atau salah maklumat. Jadi kita nak tapih maklumat itu sampai jadi ilmu, sebab ilmu itu pengetahuan sebenar terhadap satu perkara. Itu pentingnya tu. Maka bila dia jadi ilmu, barulah kita boleh berpegang kepadanya. Baik, terima kasih Doktor untuk pencerahannya. Dan mungkin sebagai penghujung ni, mungkin secara ringkas Doktor boleh terangkan kepada kita semua, kepada penonton-penonton dan juga kepada saya sendiri. Mungkin kita sudah jangka apabila berlakunya kontroversi dalam amalan ataupun kepercayaan dan juga pertelingkahan dalam setiap daripada perdebatan pandangan ini, pasti akan berlaku pertelingkahan dan juga memutuskan silaturahim. Tetapi kenapa wujudnya juga setiap daripada amalan kita ini ataupun dalam fiqh ini adanya disebut sebagai khilaf? Adakah ia memang untuk kepada pertelingkahan ataupun ia adalah satu kemakmuran dan juga satu toleransi dan nak menunjukkan cantiknya Islam ini ada berselisih di antara pandangan? Komen dari Doktor sebagai penutup, silakan. Baik, sebagai penutup dia juga komen terhadap persoalan ini, iaitu khilaf ni setelah Islam adalah satu rahmat, satu keluasan. Kalau kita nak kena pakai baju warna merah ya, nah iyalah orang nak pakai baju warna putih tak boleh kan. Contohnya itu satu rahmat yang benar tak bercanggah dengan hukum syarak pun. Sebab itu kalau kita lihat dalam menyelesaikan isu kontroversi ini ataupun isu-isu yang seumpama ini, ada beberapa panduan yang saya boleh sebut sini. Pertamanya, bersihkan diri daripada sifat ta'assub. Itu penting. Sebab kalau ta'assub, habislah. Yang kedua, kita tak sempit dada dengan perbezaan pandangan yang ada, selagi mana dia tak bercanggah hukum syarak. Yang ketiga, kita wajib hargai usaha yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, ulama mujtahidin. Jangan senang-senang melekehkan saja tanpa ilmu orang sekarang ni macam tu. Kemudian kita tak boleh paksa orang lain terima pendapat kita, sebab dalam benda khilaf kita tak boleh paksa orang lain terima pendapat kita, dan orang lain pun tak boleh paksa kita terima pendapat dia. Itu senang begitu. Dan kita tak boleh menentang khilaf. Sebab itulah kaedah menyatakan la yunkaru al-mukhtalafih wa inma yunkaru al-mujma' alaih. Tidak diingkari benda yang khilaf, tapi yang diingkari ialah perkara yang ijma'. Itu benda tu kena jelas. Dan kita kena beradab dengan ulama, jangan celupar mulut. Itu penting. Kena beradab, itu penting dalam ilmu. Dan jangan mudah tuduh orang dengan bid'ah dan sesat. Jangan mudah, ini Nabi tak buat bid'ah. Jangan sekali-sekali begitu celupar mulut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, cakap benda baik ataupun diam. Begitu yang paling penting. Dan pendakwah bagi akhirnya kena bijak tangani masalah kontroversi. Jangan highlightkan sangat benda yang remeh-temeh yang mengakibatkan orang berada dalam keadaan cacah merba, berlaku dalam keadaan resah gelisah. Highlightkan benda-benda yang boleh menyatukan umat. Itu paling penting sekali. Meraihkan khilaf dan menyatukan umat. Sebab apa? Sebab kasih sayang antara kita itu satu kewajipan dan satu kefarduan yang mesti dilakukan. Jangan sampai tahap kita berbalah, kita melakukan perkara yang dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Subhanallah, sangat cantik penutup dan juga poin yang Ustaz berikan kepada kita bagaimana nak menangani isu kontroversi amalan yang juga kepercayaan kontroversi ini yang diberikan kepada kita sangat-sangat tepat, makan dalam dan juga sesuai untuk kita amalkan di akhir zaman ini. Baik, Doktor, silakan dengan doa ringkas untuk sebagai penutup kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Doktor. Terima kasih diucapkan kepada penonton-penonton semua yang terus setia bersama dengan kita. Dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari dengan bintang ilmuwan kita Ustaz Muhadir Haji Jul dengan topik perbincangan ibadah faham bacaan solat bahagian yang pertama. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Berjumpa lagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Teruskan jaga keselamatan anda. Insya-Allah anda akan berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.